Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nonalis Natasha binti Muhammad Asri, nombor matrik 265254. Hari ini saya akan menerangkan tentang subjek kaedah penyelidikan kod BEAR 3039. Jadi, tajuk saya pada hari ini ialah kesan pandemik COVID-19 terhadap pemilik hotel dan rumah peranginan di Balok, Kuantan. Bab 1, pengenalan. Pendahuluan. Sektor pelancongan merupakan salah satu cabang dalam sektor ekonomi yang kian mendapat tempat di kalangan masyarakat. Ianya juga mendapat sambutan daripada rakyat tempatan serta orang asing dari pelbagai negara. Sektor pelancongan juga adalah salah satu bidang pelaburan yang membawa kepada pertumbuhan ekonomi. Dan ianya terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu bahagian pasaran dan pembekalan. Ianya secara langsung dan tidak langsung membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Fasa akhir 2019, dunia telah dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 secara majoritinya negara kita masih belum menyediakan persediaan yang kukuh untuk menghadapi wabak ini. Terdapat beberapa inisiatif dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan dengan mengambil contoh negara lain untuk mengatasi penularan wabak ini. Di sebalik langkah-langkah yang diambil, terdapat beberapa kesan sampingan terhadap masyarakat setempat. Kesannya telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terbantut yang memberi kesan kepada isi rumah sama ada ketua keluarga, pelajar dan sebagainya. Seterusnya, latar belakang kajian. Ianya terbahagi kepada dua aspek, iaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Dari segi aspek ekonomi, pemilik hotel bergantung pada pendapatan yang dijana melalui perkhidmatan yang ditawarkan. Pendapatan yang diperoleh telah digunakan untuk kegunaan perbelanjaan atau kos operasi perniagaan seperti sewa bangunan, membayar bil air dan bil elektrik, kos penyelenggaraan dan sebagainya. Dari segi aspek sosial pula, pemilik hotel dibenarkan untuk beroperasi perlulah mengikuti prosedur operasi standard ataupun SOP bagi mengelakkan lokasi tersebut menjadi lokasi penularan pandemik COVID-19 ini. Bagi penyataan masalah pula ialah kebanyakan pemilik hotel terkesan dengan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan dan memberi kesan kehilangan sumber pendapatan kerana tidak dapat meneruskan perniagaan dan menawarkan perkhidmatan. Ia menjadi lebih teruk kerana tidak mempunyai simpanan yang mencukupi bagi menampung kos operasi selama PKP diisytiharkan. Seterusnya, pemilik hotel juga perlu mencari inisiatif dan langkah-langkah yang efektif bagi mengatasi masalah yang telah berlaku. Pemilik hotel juga terpaksa memberhentikan sebilangan pekerja untuk mengurangkan kos perniagaan dan kos operasi bagi mengelakkan penutupan premis tersebut. Untuk persoalan kajian ialah menjawab persoalan-persoalan berikut seperti apakah sumbangan sektor pelancongan terhadap pertumbuhan ekonomi setempat. Yang kedua ialah apakah masalah yang dihadapi oleh pemilik hotel dan langkah yang diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan dalam perniagaan dan perkhidmatan sewaktu pandemik COVID-19. Yang ketiga ialah apakah inisiatif dan bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada pemilik hotel dan rumah peranginan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Seterusnya, objektif kajian untuk mengkaji sumber sektor pelancongan terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan setempat, untuk mengkaji masalah yang dihadapi oleh pemilik hotel dan rumah peranginan di Balok, Kuantan, untuk mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh pemilik hotel dan rumah peranginan bagi mengatasi masalah kemerosotan dalam perniagaan dan perkhidmatan semasa pandemik COVID-19. Yang terakhir, untuk mengkaji inisiatif dan bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada pemilik hotel dan rumah peranginan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Bab 2, sorotan karya. Pelancongan adalah gerakan sementara manusia ke destinasi lain di luar tempat kerja dan tempat tinggalnya yang biasa. Kegiatan yang mereka lakukan selama tinggal di destinasi tersebut dan kemudahan yang disediakan untuk memenuhi keperluan mereka. Pelancongan dianggap sebagai satu kemewahan. Ini kerana hanya segelintir orang yang mempunyai masa dan wang sahaja mampu melancong. Waktu senggang yang banyak, ekonomi yang semakin baik, kemudahan
pengangkutan yang sempurna telah menggabung untuk membolehkan lebih banyak orang pergi melancong. Kajian lepas, sumber sektor pelancongan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Ianya membantu dalam menjana pendapatan negara serta secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh pemilik hotel ketika COVID-19. Pemilik hotel tidak mempunyai simpanan untuk membiayai kos operasi sewaktu tempoh PKP. Para pekerja juga kehilangan sumber pendapatan. Yang ketiga ialah langkah dan inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membantu pemilik hotel. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1 bilion bagi skim pembiayaan pelancongan penjana dan inisiatif transformasi pengusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Bab 3, metodologi kajian. Hipotesis kajian. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji dengan menggunakan penyelidikan saintifik. Hipotesis juga adalah andaian yang dibuat oleh penyelidik tentang hasil kajian berdasarkan objektif kajian. Dalam hipotesis, pengkaji juga menyatakan hubungan secara langsung berdasarkan pemboleh ubah yang diwujudkan iaitu 2 atau lebih pemboleh ubah dalam sesuatu kajian. Hipotesis null ataupun HN dan hipotesis alternatif HA telah dibentuk. Ia perlu dibuktikan melalui ujian bagi menerima atau menolak sesuatu konsep atau teori. Teori ini wujud daripada andaian awal dan tidak memerlukan sebarang bukti. Teknik kajian iaitu yang pertama ialah sumber data, iaitu data primer dan data sekunder. Bentuk soal selidik secara bersemuka. Yang kedua ialah terdapat 2 bentuk soal selidik iaitu terbuka dan tertutup. Ia juga terbahagi kepada 4 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Seterusnya ialah teknik kajian. Kaedah pengumpulan data dan maklumat. Kaedah tinjauan. Pengumpul maklumat dan data melalui pengambilan sampel daripada sebahagian populasi. Yang kedua ialah kaedah analisis data, iaitu melalui kaedah statistik deskriptif. Kaedah mempersembahkan data dan maklumat sesuatu kajian dalam bentuk jadual, rajah, carta pie, carta bar atau carta aliran dan gambar. Seterusnya ialah instrumen kajian, iaitu menggunakan peralatan, perisian komputer dan perkakasan yang digunakan dalam penyelidikan. Yang kedua ialah komputer, yang ketiga ialah Microsoft Excel, yang keempat Microsoft Word dan SPSS. Skop kajian ialah sasaran kajian, iaitu responden dan sampel, kawasan kajian, dibaluk kuantan. Jangka masa kajian iaitu 25 November 2020 sehingga 23 Disember 2020. Sekian, terima kasih.